depan ni straight pergi RTC lah. Perwali. Berbalik. Berbalik. Untuk maklumat, RTC ni sendiri, dia mula dilancarkan pada tahun 2012 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Semacam kita tahu, RTC ni adalah merupakan salah satu program MBOS di bawah Strategi Lautan Biru, yang mana di dalam RTC ni sendiri kita telah melaksanakan 8 inisiatif program untuk masyarakat luar bandar. Di mana kita bawa usahawan daripada kampung, di mana yang telah aktif, tetapi belum cukup kemudahan. So bila kita bawa ke sini dengan fasilitis yang ada ni, dia dapat buat operasi di sini, di samping networking dia semakin meluas. Keluaran Princess Linas, kita mengeluarkan berbagai jenis biskut untuk hari raya. Beroperasi di sini 3 tahun. Memang kilang ni yang keluarkan semua. Kita tak ada ambil produk daripada luar. Saya dengan besar hati mengalu-alukan kedatangan pihak media ke kilang saya ni dengan harapan ia dapat diwawarkan kepada orang ramai, terutama ke luar negara. RTC ni fokus kita untuk memberi latihan kemahiran kepada masyarakat luar bandar. Itu yang utama. Saya bagi pihak RTC lah amat mengalu-alukan kedatangan pihak media dalam membuat promosi RTC kepada masyarakat luar. Jadi RTC ini merupakan salah satu hentian untuk pelbagai perkhidmatan yang kita lakukan. Dan kini kita berada di air hitam Pulau Pinang dan alhamdulillah bersama baik daripada usahawan-usahawan petani ini memberikan gambaran yang cukup baik kepada kami. Kerjasama antara farma dan juga usahawan sangat-sangat baik dan inilah yang kita perlukan dan inilah yang kita perlu kongsikan bersama kepada semua berkaitan dengan MBOS ni. Setengah jam sahaja. Water Village menunjukkan kreativiti anda nak motong cara macam mana, kecil-kecil ataupun senang mudah. Media Tour siri kedua yang diadakan pada hari ni, petang ni, kita bersama dengan lebih kurang 25 media yang hadir. Jadi kita mengadakan aktiviti fruit carving. Okey, tolong bagi mereka tunjuk skill macam mana nak memotong buah dengan cara yang cantik lah. Cara anda membersihkan buah itu dan cara anda membuat suai dan anda masih ada lagi masa masa dalam masa lagi 15 minit anda masih ada masa lagi untuk membuat suaikan buah-buah anda. Tempat ketiga Nombor 3 dinyanyi oleh Snawiyah, tempat ketiga. Okey. Kerana menang tempat kedua kena sikit ya bang. Tempat pertama. Ada dia pakai, siapa nak pakai boleh pakai. Sampai itu juga kita ada aktiviti mewarna. Biasa mewarna untuk kanak-kanak, tapi hari ini kita buat mewarna untuk orang dewasa. Kita tengok orang dewasa mewarna dalam tempoh 15 minit macam mana, cantik ke tidak hasilnya kan. Farma ambil colour yang cari colour hijau. Hijau yang menerang lah. Cahaya kira bercahaya lah ya. Bersemangat. Ada masa lagi 11 minit ya. 9, 5, 4, 3, 2, 1. Dah semua kata semua kata. Okey. Dan juara bagi pertandingan mewarna jatuh kepada Cik Wan Hasilina Wan Hasida. Untuk makluman tuan-puan dan semua pihak media yang hadir pada hari ini, Masjid Bandar Baru Air Hitam ini telah ditubuhkan pada 8 Disember 2012. Sebenarnya telah genap ulang tahun 2 tahun ya pasal tadi ini.
ditubuhkan pasar tani sampai ke hari ini mereka masih boleh berniaga dengan begitu baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan lagi keberkatan dan juga kejayaan di dalam perniagaan-perniagaan mereka, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi hari ini kita akan saksikan ada satu majlis menandatangani di antara usahawan memproses dengan petani. Dengan cara ini petani kita dapat pastikan dia ada pasaran dan juga pengusaha kita tadi, usahawan industri asal tani ini dapat bekalan yang terjamin lah. Dan kita akan bertukar-tukar dokumen ya. Tanda persefahaman telah dipersetujui oleh kedua-dua peserta. Selamat berkunjung, selamat melihat industri desa yang kita bangunkan pada awalnya sebagai kecilan. Tiba-tiba hari ini dah jadi satu jenama yang dikenali ramai di Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih lama. Jadi alhamdulillah hari ini kita main di sini, boleh lihat macam mana industri jeruk yang kita bangun. Kilang Jeruk Pak Ali ni satu-satunya lah di Malaysia yang menghasilkan jenis buah-buahan jeruk yang ada di Malaysia. Jadi buah-buah ni yang kita proses ikut jenis buah dan lebih kurang 25 jenis buah yang kita proses di kilang kita ni dengan kapasiti pengeluaran mencecah hampir 200 tan buah satu bulan. Dan tenaga kerja yang kita ada ni adalah rata-ratanya penduduk kampung di kawasan sekitar Simpang 4 ni dan belia-belia yang ada di sini. Mereka ni lebih kurang 100 orang lah menghasilkan buah-buahan jeruk untuk kita pasarkan di seluruh Malaysia dan di luar negara. Buah-buah ni banyaknya 70% kita ambil daripada Perlis dan di situ merupakan pusat pengumpulan terbesar lah bagi saya di Malaysia ni, di mana buah-buahan di situ dikumpulkan, digradekan, kemudian dibawa ke kilang jeruk madu di sini. Dan di sana juga kita membantu petani dan pekebun untuk menyelesaikan masalah lambakan buah-buahan tadi. 6 tahun, tapi saya dalam industri perniagaan ni saya daripada kecil lagi. Daripada saya duduk berniaga di kaki lima sampailah saya dalam industri. Saya jemput pihak media, datanglah selalu di kilang Jeruk Madu Pak Ali ini untuk lihat mungkin perubahan-perubahan yang kita lakukan bagi membangunkan industri kampung ini. Malaysian best. Ingat Penang, ingat Pak Ali. Terima kasih. Ya, itu jenis buah. Memang Penang ni pun tak kurang hebat dia. Buah cuma tak tahu. Saya rasa macam sebenarnya orang Melayu dan Bumi Putra ni memang ada peluang yang tinggi untuk berniaga, untuk berjaya sebab dia bukan sekadar bekerja tetapi dia ada passion. Setiap usahawan tu dia ada passion dia tersendiri. TLDM telah bekerjasama dengan pihak lembaga pemasaran pertanian persekutuan iaitu FAMA dalam menganjurkan media tour FAMA, iaitu kita beri nama pendeknya MEC FAMA 2014 di Pengkalan TLDM Lumut. FAMA ini sangat berbesar hatilah kerana dapat bersama-sama dengan TLDM dalam rangka program MEC FAMA yang kita adakan. Ini adalah merupakan program MEC FAMA yang kedua lah. Selepas pada yang pertama dulu kita pergi ke Eco Bazaar Singapura.
Di sini kita Fama memainkan peranan untuk menyokong program pembangunan MCTC, Military Community Transformation Center. Itu program yang pertama. Kita ada Agro Bazaar yang ada di sebelah sana, di mana Agro Bazaar ini kita bangunkan di sini dengan kerjasama TLDM. Kerana kesedaran bahawa hasil Fama ni baik dari segi mutunya dan bukan itu saja, harganya pun berpatutan kalau dibandingkan dengan harga kalau di luar lah, dengan produk yang sama. Kepala TLDM yang mempunyai minat untuk berniaga, jadi oleh itu kita beri peluang. Kita membantu sebab apa, MCTC ini peranan dia adalah untuk meningkatkan kualiti hidup kerja TLDM dengan menyediakan aktiviti-aktiviti ekonomi lah. Alhamdulillah, hari kedua kita Met Fama 2014. Kita telah sampai di pangkalan TLDM Lumut. Disambut dengan baik oleh warga TLDM. Kanan, sing. Saya di sini bagi mengalukanlah kehadiran semua sekali ada di atas kapal KD Mahawangsa, yang itu pegawai mentahnya Komandan Jeffrey bin Ibrahim telah sudi memberi kita ruang untuk kita sama-sama datang di sini makan durian, makan buah. Beri tepukanlah kepada Komandan Jeffrey. Saya bagi pihak kapal Diraja Mahawangsa dan juga TLDM ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Fama dan juga media kerana sudi datang ke kapal KD Mahawangsa ini sempena dengan Met Tour Fama 2014, dan saya harap acara sebegini diteruskan di tahun akan depan untuk lebih merapatkan hubungan dan juga dalam pelaksanaan NBOS. Oh, jemput. Sedapnya durian ni. Diharap agar durian parti ini dapat diteruskan lagi dan diperluaskan lagi di pangkalan TLDM. Tak nak makan? Sedap. Bagi kek. Pada sekarang ni kita boleh tengok adanya durian parti, dan saya difahamkan ini adalah aktiviti pertama makan durian di atas kapal TLDM, iaitu kapal KD Mahawangsa, dan ini adalah satu aktiviti yang sangat menarik untuk kedua pihak. Terima kasih semua. Terima kasih Pres. Terima kasihlah kepada Laksamana TLDM ni kerana memberi kerjasama yang begitu baik untuk kita bertapak di sini, untuk kita berurus niaga pasar tani kita dengan kerjasama usahawan-usahawan daripada pasukan tentera laut sendiri yang berminat untuk berniaga, supaya rakyat dapat menikmati pembelian barang-barang dengan harga yang berpatutan. Kita harus wawarkan event kita ini kepada masyarakat. Jadi program ini saya kira harus dieksklusifkan lagi, dengan harapan kalau kita pergi ke program-program Fama bersama dengan rakyat, kita filmkan benda ini untuk kita pamerkan apa yang ada kepada Fama. Mudah-mudahan kau menjaga untung. Saya anggap ini satu program yang cukup bermakna kerana sepanjang pengetahuan saya tidak ada pangkalan tentera di mana sekalipun ada operasi pasar tani dilaksanakan, dan juga dengan kewujudan kerjasama antara pihak media, pihak Fama dan juga pangkalan TLDM Lumut kita ini, untuk kita mewawarkan kepada setiap anggota rakyat dan masyarakat bahawa untuk memajukan setiap anggota rakyat dan masyarakat dalam negara kita ini, kita perlu berganding bahu. Jadi ini akan menjadi satu kemeriahan, dan kita dapat melihat target Fama untuk achieve 1000 pasar tani ini akan dipermudahkan menjelang tahun 2020.
kita ada tanah selain daripada tanah di sini. Kita ada di Setiawan. Yang sebelah belakang ni, inilah 20 biji rumah ni yang di bawah pembinaan tu untuk cendawan. Sebenarnya kita asal ada 2, yang mana 2 orang tu masih dalam perkhidmatan, jadi akan berada di sini. Yang mana 3 orang lagi tu peralihan. Untuk makluman, kita sekarang ni berada di tapak mitigasi lah, yang mana kita fokuskan pada penanaman cili mitigasi. Sekarang ni kita dalam tempoh rehat lah. Sebab sebelum ni kita dah tanam musim pertama dan sekarang kita masuk sesi musim kedua. Kita akan bermula Januari 2015 lah. Melibatkan 2 orang peserta, tapi memandangkan konsep NBOS ni sebenarnya ataupun MCTC ni, kita sebenarnya nak melatih bakal-bakal pesara TLDM. So di sini juga kita tempatkan anggota-anggota yang menjalani peralihan. Mantan-mantan Panglima Tentera Laut akan kita pamerkan di sini untuk tontonan semualah. So dengan itu saya tanpa memaksa saya menjemput anak semua untuk melihat. Antara tempat yang menarik yang saya rasa yang saya best sekali dekat melawat TLDM. Susah nak masuk kat sana. So sebagai orang awam tu sangat bertuah. Ini untuk supaya dia orang boleh buat training untuk aiming. One of the idea to have this also because Malaysia will go for SEA Games, Olympic. So yang saya pegang sekarang ni M4 Carbine. Okey. Carbine. Senjata baru. Saya akan menembak. Lepas kokpat. Tapi di sini kita hanya tarik, lepaskan dan kedudukan jari pula pada isu. Tarik nafas, tahan, tung, lepas. Tengok target nombor 4. Tarik nafas, tahan nafas, tembak. Tapi kata kena back bocor kan. Okey, alright. Total kami ada 4 unit simulasi di Malaysia. Malaysia ni ada 4 saja. Tugasan dengan tuan, ada jalan 20, nongakkan 50, kelihatan 1 kali kapal. Cover base dia 355. Setakat ini pengalaman saya bila datang ke program Medfarma ini yang paling saya tak lupa, kita pergi ke Waspada, tempat di mana kita masuk untuk melihat simulator kapal dagang dan saya secara terus terang saya naik mabuk laut masa tu. Memang rasa terumbang ambing sikit lah. Cost 3010 sir. Aduh, GoPro. Pengalaman saya yang paling manis join Farma ni adalah naik bot untuk tengok kapal layar. FND daripada Shutter Release Photo. Pengalaman saya dekat join Medfarma ni, yang pengalaman paling best saya join TLDM naik bot, saya shoot gambar untuk perahu layar. Okey, kat sana tu saya dapat rasa macam mana diorang speeding, pusing kan, lepas tu yang best.
ini mengalu-alukan kedatangan rombongan media dalam program Med Tour Pharma untuk siri yang kedua. Di hari ini merupakan kawasan tanaman kekal pengawal makanan di Hutan Nanti Gantung yang mempunyai keluasan lebih kurang 180 hektar. Di Taman Kekal Pengawal Makanan ini mempunyai pelbagai jenis tanaman yang diusahakan secara berskala besar, di antaranya jagung, terung, nenas dan pelbagai jenis-jenis sayuran. Jadi ini merupakan satu projek yang cukup besar di negeri Perak, khususnya di Hutan Nanti Gantung yang melibatkan pelbagai usahawan muda yang telah menjalankan usaha tanaman di Taman Kekal Pengawal Makanan. Dalam program Pharma telah menyediakan satu kaedah yang cukup baik di mana setiap program kukuh ataupun setiap kumpulan ini mempunyai 5 orang. Seorang pengeluar iaitu petani, sebagaimana yang ada di sini pemasarnya adalah seramai 5 orang. Jadi pemasar 5 orang ini akan berunding dengan pihak pengeluar ini untuk menentukan apakah jenis tanaman, bila nak keluar, kuantiti dan sebagainya. Dan apabila hasilnya telah keluar, pengeluar ini akan memasarkan terus kepada 5 orang pemasar tadi untuk memasarkan kepada pengguna. Jadi di sini kita dapat mengurangkan lapisan pemasaran. Kalau sebelum ini kita dapati bahawa pengeluar terpaksa jual pada peraih jual pada pemburung, barulah sampai ke peringkat pengguna. Jadi kita telah berjaya mengurangkan 2 lapisan pemasaran. Dengan sendirinya harga di peringkat pengeluar akan mendapat sedikit kenaikan, manakala di peringkat pengguna akan mendapat sedikit pengurangan. Jadi dalam keadaan ini situasi menang-menang di kedua-dua pihak telah berjaya dilaksanakan, dan dengan sendirinya program yang dilancarkan oleh pihak kerajaan pada tahun lepas iaitu Jihad Memerintah Orang Tengah telah menampakkan kekesanan. Di sini merupakan contoh yang terbaik. Agrobazaar Pharma ni telah ditubuhkan dari tahun 2007 dan sambutannya setakat sehingga kini amat menggalakkan, terutamanya pada musim-musim cuti sekolah ataupun perayaan. Kita kat sini ada pecahan dia, lebih kurang 60% produk usahawan Bumiputera, 30% produk Agromas sendiri iaitu jenama keluaran Pharma. Terima kasih kerana sudi singgah ke Agrobazaar Ulu Benam dari tahun 2007. Dalam ni 10% produk usahawan Bumiputera, 30% produk Agromas sendiri. Ini jualan kat sini amat merasakan. Dengan persinggahan ini maka dapat liputan yang paling meluas oleh pihak media yang dapat memaklumkan yang Agrobazaarnya wujud di RNR Ulu Benam ini, dan pengunjung dapat kenal dengan produk Agromas dari keluaran Pharma. Dah sampai ke almost pengakhir kita punya trip ya, Media Tour Pharma siri kedua ni. Alhamdulillah saya rasa banyak dah kita cover ya. Jadi saya harapkan semua dapat menyertai sekali lagi lah, dan sampaikan mesej yang sebenarnya supaya menarik minat orang di luar sana, golongan-golongan muda di luar sana untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian, sebab pertanian adalah perniagaan. I think you all semua dah nampak dah kan? Dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak media yang banyak membantu sama Pharma, kepada Pharma dalam memberdayakan program ini. Diharap anda akan dapat menyertai media tour yang akan datang yang dijangkakan dibuat di Borneo. Kita akan melihat projek-projek di Sabah dan Sarawak dan juga projek MKMF, My Kampung My Future. Bagi para jemputan yang telah hadir, kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk hadir pada majlis pada malam ini. Tepukan untuk diri anda sendiri pada malam ini. Itu majlis dengan sukacitanya menjemput Tuan Azlan Mustafa, Pengarah Kanan Kampus Kopra Pharma.
hujung taman. Junjungan budi kalangan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Terima kasih kepada semua. Dengan ini berakhirlah majlis kita pada malam ini. Aku tahu ini sudah